Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ni, seperti yang kita war-warkan di FB page kita, pembahagian harta pusaka, kita minggu ni nak bincang berkenaan dengan pasangan yang tiada anak ataupun yang ada anak tetapi ada anak angkat. Iaitu kita nak bincang pasal anak angkat, dan juga kita nak bincang juga berkenaan dengan saudara baru ataupun mu'alaf yang memeluk Islam. Macam mana struktur pembahagian faraid dan macam mana mereka boleh rancang harta mereka. Jadi tuan-tuan dan puan, kita tengok kalau sekarang ni kita tengok ramai daripada masyarakat di Malaysia ni ada anak angkat. Kalau kita tengok artis pun, Rizalman ada anak angkat, Umi Aida ada anak angkat, banyak lagi lah yang ada anak angkat. Dan kalau kita tengok artis golongan mu'alaf pun ada, Mak Adam ada, Stacy ada. Golongan-golongan ni dan ramai lagi masyarakat di luar sana yang memeluk agama Islam dan juga mengambil anak angkat di kalangan orang biasa pun, mereka juga adalah golongan yang kritikal dalam merancang harta. Jadi sebelum saya share macam mana struktur faraidnya dan macam mana mereka boleh rancang harta, biasa nak war-warkan, nak ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan boleh follow kita di FB page kita, pembahagian harta pusaka, FB page Bicara Pusakaku. Boleh tengok blog kita Bicara Pusakaku, dan juga YouTube channel kita Bicara Harta Warisan. Jadi kita akan kumpulkan kita punya video dan juga artikel di FB dan juga blog kita ni untuk manfaat kita bersama. Jadi sebelum kita orang kata teruskan kepada apa perancangan dia, kita nak faham dululah macam mana struktur faraid untuk orang yang ada anak angkat dan juga orang yang memeluk agama Islam. Jadi saya dah prepare ni. So kalau kita ambil contoh yang pertama, seorang suami isteri yang ada anak dan juga ada anak angkat. Jadi contohnya kalau yang meninggal itu adalah suami, waris yang ada adalah isteri, mungkin ada ayah, mungkin ada ibu, ada anak sendiri, contohnya seorang anak lelaki, dan juga seorang anak angkat, contohnya anak angkat lelaki. Okey. Jadi saya tak nak cerita macam mana pengiraan faraid untuk orang yang ada ayah, ada ibu ni, sebab saya dah kongsikan pada sesi-sesi yang lalu. Cuma saya nak tentukan bahawa bila seorang tu mati, dia ada anak angkat, dia ada isteri, ada ayah. Isteri dia akan ada bahagian faraid. Ayah dia pun ada bahagian faraid, ibu dia pun ada bahagian faraid, anak lelaki dia pun ada bahagian faraid, tetapi anak angkat dia tidak ada bahagian faraid. Yang ni yang saya nak highlightkan lah. So jadi regardless lah, setengah orang tu mungkin dah tak ada ayah, tak ada ibu, adik pasangan saja. Lepas tu ada anak, tak ada anak mungkin pun. Anak angkat ni tetap tidak menjadi waris faraid kepada pasangan tersebut. Setengah orang cari zaman tak kahwin, bujang, ada anak angkat pun sama, tak ada isteri, kan? Ada anak angkat. Anak angkat adakah waris? Tidak. Yang jadi waris adalah Baitul Mal. Saya kata Baitul Mal ni maksudnya orang tu tak ada langsung lah, tak ada anak saudara, tak ada adik-beradik, tak ada pak saudara, tak ada sepupu, tak ada waris-waris yang sepatutnya mendapat bahagian pusaka mengikut bahagian faraid tu, tak ada. Jadi waris akhir dia adalah Baitul Mal. Dan anak angkat tadi macam-macam mana pun tidak ada dalam sandaran sebagai waris yang akan mendapat harta pusaka dia. Okey, itu jelas Maksudnya yang saya nak tegaskan adalah bila seorang itu ada anak angkat, macam-macam mana pun struktur faraid keluarga tu, macam mana pun struktur faraid si mati tu bagaimanapun, dia tetap tidak akan mendapat harta pusaka kerana dia bukan waris faraid kepada si mati. Okey, itu untuk orang yang ada anak angkat. Macam mana pula kalau orang tu mu'alaf? Sama juga, lebih kurang sama juga.
So bila seorang tu dia mu'alaf, katalah dia seorang lelaki, dia ada isteri, dia ada ayah, dia ada ibu, dia ada 2 orang anak perempuan contohnya. Okey. Jadi isteri dia adalah waris. Sebab salah satu cara orang itu dapat mewarisi harta pusaka adalah melalui perkahwinan. Jadi isteri dia akan dapat bahagian faraid. Begitu juga anak dia akan dapat bahagian faraid. Tetapi ayah dia, kalau masa dia meninggal tu masih bukan Islam, ayah dia tak dapat, ibu dia pun tak dapat. Okey, katalah tak ada anak, tak ada isteri, dia bujang saja, sama juga, ayah dia tak dapat, ibu dia tak dapat. Yang dapat adalah Baitul Mal. Okay. So yang saya kata dapat tak dapat ni refer kepada apa? Dapat tak dapat ni adalah refer kepada bahagian faraid untuk harta pusaka. Okey, dia takkan dapat. Jadi orang-orang yang dalam kategori ni, iaitu orang yang ada anak angkat, yang memeluk agama Islam, ada lagi keluarga, ahli keluarga yang belum Islam, mak dan ayah, mereka adalah golongan yang sangat kritikal untuk merancang. Okey, kenapa dia kritikal? Sebab daripada contoh yang saya tunjuk tadi, daripada pembahagian faraid itu, ahli keluarga tersebut tidak mendapat bahagian faraid. Okey, dalam pembahagian faraid untuk mu'alaf dan juga untuk anak angkat ni, suka saya highlightkan 2 perkara. Yang pertama adalah kita sebagai dalam Islam, cara untuk mewarisi harta pusaka itu hanyalah melalui 2 cara. Yang pertama adalah melalui perkahwinan. Tadi saya tunjuk contoh, bila seorang itu berkahwin, walaupun tidak ada ikatan nasab, darah keturunan, tapi dia berkahwin, isteri berkahwin dengan suami, jadi pasangan suami isteri, maka dia layak mendapat bahagian faraid, iaitu melalui harta pusaka tersebut. Yang kedua adalah melalui keturunan ataupun nasab. Jadi anak, ayah tak akan putus, walaupun orang kata tu ialah dia, sebab dia ada ikatan nasab tersebut, dia tidak akan terhalang daripada mendapat bahagian faraid. Kecuali ada lagi poin kedua yang saya nak ingatkan, sekiranya seseorang itu ataupun waris itu ada hubungan nasab dan keturunan, dia juga terhalang melalui tiga cara. Yang pertama, dia ada pertalian darah, contohnya anak, tetapi anak tersebut adalah anak tidak sah taraf. Apa yang anak tidak sah taraf? Kalau ikut Majlis Fatwa Kebangsaan, anak yang lahir kurang daripada 6 bulan daripada ijab kabul, anak tersebut dia tidak boleh dibinkan kepada bapa, dia kena bin kepada Abdullah, dia hanya bernasab kepada ibunya. So yang ni, walaupun dia adalah anak biologi kepada orang tersebut, tetapi sebab dia dikira anak tidak sah taraf, dia tidak akan mewarisi harta ayahnya, dan tidak juga ayahnya mewarisi hartanya. Contoh, dia dah besar, dia ada harta, dia meninggal, ayah masih ada, walaupun ayah tersebut adalah ayah biologi, dia tidak akan mendapat pusaka daripada anaknya. Berlainan dengan ibu biologi tersebut, dia akan dapat mewarisi dan mewariskan. Itu yang pertama, walaupun ada hubungan nasab tapi tak dapat harta pusaka. Yang kedua, sekiranya dia membunuh, contohnya anak bunuh ayah, jadi anak tersebut adalah terhalang daripada mendapat pusaka, walaupun dia adalah anak yang sah kepada si mati. Okay. Yang ketiga adalah berlainan agama. Ada satu hadis, Nabi SAW sebut, la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Maksudnya tidak mewarisi seorang muslim daripada seorang kafir, dan tidak mewarisi seorang kafir daripada seorang muslim. Itu yang contoh yang saya bagi tadi, yang pasal mu'alaf tersebut, walaupun itu memang ayah dia, walaupun itu memang ibu dia, tapi disebabkan mereka berlainan agama, maka mereka tidak dapat bahagian daripada faraid. Okey, jadi persoalan sekarang, adakah Islam ini
begitu orang kata jumud ataupun rigid, yang tidak membenarkan ataupun tidak ada cara langsung untuk orang yang ada anak angkat ataupun orang yang seorang mualaf untuk mentadbir harta dia. Sebenarnya ada. Yang tak boleh apabila harta tersebut menjadi harta pusaka. Tetapi kalau masa dia hidup, dia tahu apa yang saya tunjukkan tadi, dan dia ada ilmunya, dia sudah faham, dia boleh rancang masa dia masih hidup. So masa dia masih hidup, dia boleh rancang. Okey. Tapi sebelum saya nak share tu, saya nak share apa cabaran dia. Cabaran bila orang tu ada anak angkat. Yang pertama, anak angkat ini adalah bukan waris. Jadi sebab dia bukan waris, dia tak adalah bahagian dalam pembahagian harta pusaka ataupun farid tersebut. Yang kedua, dia tidak ada hak di sisi syarak dan juga daripada undang-undang. Contohnya kalau dia ayah angkat dia meninggal, mungkin sukarlah dia nak membawa kes, nak pergi ke pejabat kecil, contohnya nak uruskan. Sebab yang ada hak adalah waris yang sah kepada ayah dia. Mungkin anak sendiri, mungkin ayah kepada ayah dia, datuk angkat dia yang boleh uruskan. Dia tak boleh. Begitu juga dengan mualaf. Bila seorang tu jadi mualaf, keluarga dia yang bukan Islam, walaupun adalah ahli keluarga dia, darah daging dia, macam saya sebut tadi, dia terhalang daripada mendapat bahagian faraid. Itu adalah cabaran-cabaran yang kita tengoklah bila orang tu dalam keadaan seorang mualaf ataupun dalam keadaan ada anak angkat. Jadi apa kesilapan yang selalu dia orang buat? So untuk orang yang ada anak angkat ni, kadang-kadang dia orang fikir, saya dah faham pembahagian ni, anak angkat saya tak dapat, jadi saya pandai, saya aturkan sendiri. Saya tak nak engage dengan syarikat amanah misalnya. Saya nak buat sendirilah, saya tahu buat sendiri, saya dah tahu bahagian farid, anak angkat saya tak dapat. Jadi apa dia buat? Mungkin dia kata okey, tak apa, sekarang ni dia tunggu anak dia umur 18 tahun, dia pindahkan semua harta kepada anak angkat dia. Jadi dia kata tak perlu nak pening-pening dah, anak angkat dia terus dapat harta dia, sebab dia dah pindahkan masa dia masih hidup. Tapi ada tak risiko dia? Ada tak tuan-tuan dan puan-puan? Sebenarnya ada risiko, kan? Yang pertama, kita selalu assume kata anak angkat ni akan sama perangai dia. Dia kecil dia dengar cakap kita, nanti dia besar dia dah berkahwin pun dia terus akan dengar cakap kita. Tapi kalau betul dengar cakap kita, alhamdulillah lah. Tapi macam mana kalau lepas kita dah bagi harta dekat dia, dia berubah perangai? Dia berubah perangai, mungkin ada terlibat dengan perkara-perkara yang tidak baik, dadah ke. Bayangkan kalau dapat duit yang begitu banyak, semua dah pindah atas nama dia, dia nak jual boleh, dia nak kata, kan? Ataupun berubah fikiran sebab ada pihak ketiga, contohnya ada isteri ke ataupun keluarga asal dia yang cari dia balik. So itu risiko yang pertama. Risiko yang kedua, kita selalu assume kata kita tua, bila kita dah bagi, nanti kita yang mati dulu. Bagaimana kalau selepas kita transfer semua harta kita yang kita kumpul, kita dah bagi dekat dia, kita dah tak ada apa-apa, hanya datang daripada dia lah, mungkin ada duit pencen sikit ataupun duit EPF pun mungkin kita dah bagi dekat dia dah, sebab kita risau duit EPF tu selalu orang kita ni, orang Melayu, itulah simpanan yang paling banyak. Jadi kita dah pindah siap-siap, tengok-tengok anak tersebut meninggal. Meninggal sebab aksiden ke, tak kisahlah meninggal sebab apa, tapi nak contohkan anak tu meninggal dahulu. Jadi apa jadi kepada harta tersebut? Macam saya kata tadi, bila kita ada anak angkat tu tak dapat mewarisi harta kita daripada pusaka. Kita dah pindahkan semua kepada anak angkat tu meninggal, kita tak dapat apa. Sebab kita bukanlah waris faraid kepada anak angkat tersebut. Kena pergi cari pula siapa waris dia sebenarnya. Kalau tak ada, Baitul Mal lah pemilik dia. Jadi itu risiko dia. Risiko kalau kita pindah milik masa kita masih hidup. Bukan saja sebab kematian, kalau dia berubah perangai pun akan ada risiko kepada kita. Sedangkan kita berniat bila kita tak ada nanti anak tu senang. Tengok-tengok anak yang tak ada dulu, kita jadi susah. Itu risiko orang yang buat kesilapan begitu bila dia ada anak angkat. Orang yang mu'alaf pula, dia mungkin fikir, alah, dia dah jadi Islam ni jadi susah, dia biar je lah, dia kata. Mungkin itulah cara Islam membahagikan harta.
Sebenarnya bukan begitu. Kalau dia faham apa yang saya jelaskan, bahawa ibu ayah, adik-beradik mungkin tak ada hak dari segi faraid, tetapi sebenarnya Islam memberikan cara ataupun jalan untuk seorang mualaf mentadbir harta dia dan memberi kepada ibu dan ayah contohnya. Jadi kesilapan tu menganggap kata bila orang tu masuk Islam maka terputuslah, habis, tak ada cara dah untuk keluarga dia, mak ayah dia yang membesarkan dia, hantar dia belajar sampai universiti jadi orang berjaya, tak boleh dapat langsung kata. Tu bukan ajaran Islam. Islam ada cara, cuma dia kena buat tindakan dan ambil tindakan tersebut masa dia masih hidup. Okey, jadi saya dah cerangkan tadi apa bahagian faraid dia. Saya terangkan juga apa cabaran dia. Saya terangkan juga apa kesilapan-kesilapan yang selalu orang yang ada anak angkat dan juga orang yang saudara baru ni buat, yang menyebabkan pembahagian ataupun perancangan harta mereka menjadi sukar ataupun menjadi rumit ataupun menjadi tidak cantik. Okey, jadi sekarang kalau kita dah sedar kita ada anak angkat, kita tahu anak angkat kita bukan waris faraid kita, kita seorang mualaf, kita tahu mak ayah kita, adik-beradik kita tak akan dapat mewarisi harta kita. Soalan, macam mana kita kalau kita nak bagi harta kita dekat mereka? Okey, so kita boleh, sebenarnya jawapannya boleh. Kita boleh merancang harta dan beri kepada anak angkat kita dan juga kepada keluarga kita yang bukan Islam kalau kita seorang mualaf, dengan syarat kita melakukan perancangan harta tersebut semasa kita masih hidup dan waras akal fikiran, sihat tubuh badan. Okey? Jadi yang pertama, saya ulang setiap minggu, yang pertama dia kena lantik seorang pentadbir, seorang wasi. Dia lantik siap-siap. Dia boleh lantik orang perseorangan asalkan berumur lebih 18 tahun, ataupun dia boleh lantik syarikat amanah. Kalau dia risau, dia lantik syarikat amanah, di mana syarikat amanah ni, semua syarikat amanah di Malaysia dia tak boleh tubuh macam syarikat Sdn Bhd. Kita ada buat syarikat RM2 ke apa, pergi SSM daftar jadi syarikat Sdn Bhd. Tak boleh. Syarikat amanah mestilah ditubuhkan dengan kebenaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia di bawah Akta Syarikat Amanah 1949. So dia ada takbir urus dia. Dia ada, orang kata, badan yang akan memastikan mereka mengikut syarat dan undang-undang. Jadi kita boleh lantik sama ada wasi individu dan juga wasi syarikat amanah. Okey. Yang kedua, kita boleh langgan khairat pusaka. Jadi tadi kita dah lantik, kita buat dokumen, kita lantik seorang wasi. Wasi tersebut akan menjadi orang yang key person untuk uruskan harta kita. Dan kita yang keduanya lantik sebuah organisasi untuk uruskan tuntutan kita. Maksudnya dia akan buat segala proses tuntutan, proses perundangan, kos bayaran, semua kita dah aturkan siap-siap. Jadi konsep dia macam khairat kematian. Cuma khairat kematian uruskan mayat kita, khairat pusaka ni akan uruskan harta kita. Okey, itu yang kedua. Okey, sekarang dia nak rancang harta dia, nak bagi kepada anak dia, anak angkat dia ni, ataupun kepada mak dia, kepada ayah dia, kepada adik dia untuk mualaf. Macam mana? Dia boleh guna beberapa instrumen. Yang pertama adalah membuat wasiat 1/3. Selalu saya sebut wasiat 1/3 ni kita bagi bukan kepada waris, tapi kita bagi kepada bukan waris. Jadi kalau kita nak bagi ke anak, tak boleh lah. Boleh, bukan, maksud saya bukan tak boleh bagi, boleh, tetapi dia tidak mengikat dari sudut undang-undang. Tapi untuk anak angkat dan untuk keluarga kita yang masih bukan Islam, kalau kita mualaf, kita boleh guna instrumen wasiat 1/3. Cuma wasiat 1/3 ini maksima yang kita boleh bagi adalah 1/3, 33.33% daripada harta kita. Okey. Yang kedua, kita boleh guna cara hibah. Hibah pun kita boleh guna, sebab hibah pun tidak mensyaratkan penerima tersebut mestilah waris ataupun penerima tersebut mestilah seorang Islam. So kita boleh hibah, sebab hibah ni maksud dia hadiah, kita boleh bagi. Hibah ni tidak ada sekatan, asalkan memenuhi rukun hibah, kita boleh bagi hibah kepada anak angkat kita ataupun kepada ibu dan ayah kita, saudara kita yang masih belum Islam.
Tapi mungkin setengah orang dia dah dengar siri-siri saya sebelum ni, saya cakap pasal hibah. Kalau penerima hibah tersebut adalah bukan waris, kalau nak tarik balik dia perlukan kepada persetujuan. Macam kita bagi harta kita dekat isteri, kita hibahkan. Jadi kalau kita nak tarik balik, kita kena dapatkan persetujuan. Sama juga bila kita bagi hibah kepada anak angkat kita, kita bagi hibah kepada ahli keluarga kita yang bukan Islam, kalau kita nak tarik balik, mereka kena bersetuju. Mungkin kita kita mungkin risau jugalah kan. Okay. Kalau kita tak nak buat wasiat 1/3 sebab ada sedikit kekangan, kita tak nak buat hibah sebab kita tengok tadi perlukan kepada persetujuan kalau nak tarik balik, ada lagi satu cara, iaitu kita boleh buat amanah. Amanah ni di mana harta kita tu kita asingkan siap-siap masa kita hidup, kita letak di syarikat amanah, ataupun tengah orang daripada CJ takaful dia letak sebagai amanah. Penama tu adalah syarikat amanah. Jadi instead of harta tersebut menjadi harta pusaka, harta tersebut akan menjadi harta amanah kepada kita. So sama ada kita masih hidup, kita boleh bagi specific instruction. Minggu lepas saya dah cerita bagaimana kita uruskan harta amanah semasa kita hidup, manfaat kepada kita, dan juga uruskan harta amanah selepas kita mati. Jadi kita boleh letakkan harta ni di akaun amanah, dan kita bagi instruction di sana bagaimana harta amanah tersebut nak digunakan. Jadi kita boleh guna 3 instrumen ni. So pertama, saya sebut tadi, ulang semula, boleh guna wasiat 1/3, ataupun kita boleh guna hibah, ataupun kita boleh guna amanah. Jadi kalau kita buat tindakan ini, iaitu wasiat 1/3 ataupun hibah ataupun amanah, kita boleh bagi sebahagian harta kita kepada anak angkat kita ataupun kepada ahli keluarga kita yang bukan Islam, kalau kita memeluk Islam dan mereka masih belum Islam. Itu cara dia. Okey. So yang tu yang saya nak kongsi minggu ni lah, 2 keadaan di mana orang yang ada anak angkat dan juga orang yang memeluk agama Islam, iaitu mu'allaf. Macam mana dia nak rancang harta dia. So boleh rancang atau tidak? Jawapannya boleh. Yang penting dia membuat perancangan tersebut masa dia masih hidup. Kalau dia tak buat, dia terlupa ataupun dia lalai, dia akan balik kepada apa yang saya tunjukkan tadi, di mana anak angkat tidak akan mendapat bahagian faraid. Begitu juga waris ataupun keluarga yang ada ikatan talian darah tetapi berlainan agama, mereka juga tidak mendapat harta daripada harta pusaka melalui faraid, kerana mereka bukanlah waris faraid. Tapi itu tidak menghalang mereka untuk mendapat harta melalui wasiat 1/3 ataupun hibah ataupun amanah. Jadi sebelum saya tengok ada soalan yang saya dapat melalui WhatsApp dan juga yang ditanya kepada saya awal hari itu berkenaan dengan isu yang sama, saya nak buat conclusion, nak rumuskan, iaitu orang yang ada anak angkat dan juga adalah orang golongan yang kritikal untuk merancang harta. Sebab kalau dia orang tak rancang harta, mungkin anak angkat dan juga waris mereka tidak akan mendapat bahagian daripada harta yang mereka tinggalkan. So jadi diorang perlu rancang untuk kebaikan diri mereka dan juga kebaikan waris. Itu conclusion dia lah. Jadi ada soalan yang saya dapat, saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama ditanya berkenaan dengan anak susuan. Anak susuan, adakah anak susuan ada bahagian daripada harta pusaka? So kita tahu bila anak susuan yang memenuhi syarat anak susuan, maka dia adalah haram dikahwini. Tapi yang ditanya ni bukan pasal soal nikah kahwin, soal harta pusaka. Adakah dia mendapat harta pusaka daripada ibu susuan dia contohnya, ataupun bapa. Jadi dalam konteks ni, dalam konteks harta pusaka, anak susuan dia tidak akan mewarisi harta keluarga susuan dia, dan dia pun tidak mewariskan kepada mereka. Kena carilah siapa waris dia yang sebenar.
Okey, yang tu untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua, adakah boleh membuat wasiat kepada anak angkat? Ni jelaslah, tadi saya dah share. Anak angkat dia tak dapat harta pusaka, tetapi dia boleh dapat melalui wasiat 1/3. Contohnya, katalah ayah angkat ni, dia sebelum dia meninggal, dia buat wasiat, dia wasiatkan sebuah rumah je, ataupun dia wasiatkan sejumlah wang kepada anak angkat dia. Jadi wasiat tersebut adalah mengikat walaupun dibantah. Contohnya dia ada adik-beradik lain, dia ada anak 4 orang, anak betul, anak darah daging dia 3 orang, seorang ni anak angkat. So dia bagi wasiat kepada anak angkat, contohnya sebuah rumah. So anak yang lain bantah, dia kata, awak tak ada hak kepada harta ayah sebab awak bukan waris. Betul, yang dia tidak ada hak tersebut adalah hak kepada harta pusaka melalui faraid. Tetapi kalau ayah angkat tersebut telah membuat wasiat, wasiat tersebut adalah mengikat selagi mana dia tidak melebihi 1/3 daripada jumlah keseluruhan harta. So jadi kalau dia di mahkamah tengok rumah tersebut nilai dia di bawah 1/3 daripada nilai harta, maka wasiat tersebut adalah sah dan mengikat dari sudut undang walaupun dibantah. Sebab saya ada kes macam ni, adik-beradik bertanya ke saya, kenapa adik angkat mereka dapat juga harta sedangkan bukan waris faraid, bukan darah daging, bukan anak betul mak dan ayah mereka. So bila saya tengok, dia dapat melalui wasiat. So jadi kalau nak beri harta kepada anak angkat, salah satu cara seperti yang saya tunjukkan tadi, contohkan tadi, adalah melalui wasiat 1/3. Jadi jawapannya boleh untuk buat wasiat kepada anak angkat. Soalan yang ketiga, ini soalan terakhir yang saya dapat. Saya nak pindah milik kepada anak angkat saya, apa risiko dia? So dia kata dia ada anak angkat, mungkin dia risau, dia tahu anak angkat dia tak dapat harta dia, boleh tak dia pindah milik? Pindah milik ni asalkan, kalau dari sudut perundangannya, asalkan kita tidak ada orang kata kita ada pemilikan mutlak, tidak ada cagaran di bank contohnya, tak ada masalah. Pemilikan kita boleh buat pindah milik kepada siapa saja. So kalau kita ada rumah, kita nak pindah milik kepada anak angkat kita, rumah pun dah habis bayar, memang tak ada masalah, boleh buat. Cuma macam yang saya kata tadi, risiko dia adalah macam mana kalau anak angkat tersebut meninggal terlebih dahulu daripada kita. So rumah tersebut kita takkan dapat dah, sebab kita bukan waris faraid kepada anak angkat kita. Jadi kalau kita nak buat pindah milik ni, mungkin kalau kita nak buat juga, kita buat kepada aset-aset tertentu, jangan kita buat semua. Sebab nanti kan macam saya sebut, kalau anak angkat tu meninggal, dah susah kepada kita pula. Ataupun anak angkat tu berubah perangai, berubah ialah manusia kan, bila dia jumpa orang lain, mungkin dia jumpa keluarga di balik ke, atau pengaruh pasangan dan sebagainya. Kalau dia jual ke, dia buat apa kepada harta tersebut, kita dah tak ada kuasa, sebab kita dah pindah milik kepada anak angkat kita. Jadi dengan soalan terakhir tersebut, berakhirlah sesi pada minggu ini. Kalau tuan-tuan ada soalan, ada cadangan, seperti yang saya war-warkan setiap minggu, boleh hubungi kita di FB page kita, Pembahagian Harta Pusaka, ataupun Bicara Pusakaku, dan juga di blog kita di Bicara Pusakaku. Kalau nak tengok video-video yang terdahulu, boleh tengok di YouTube channel Bicara Harta Warisan, dan insyaAllah kita sama-sama akan mendapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang sedikit ilmu yang saya ada, yang saya kongsikan dengan tuan-tuan perempuan. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.